Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar-pelajar cikgu. Okay, so cikgu nak sambung lagi pembelajaran kita. Okay, memandangkan kelas kamu adalah antara kelas yang banyak ketinggalan, jadi cikgu kena buat lebih video pembelajaran untuk kamu. So cikgu harap kamu tak sia-siakan apa yang cikgu buat. Siapa yang boleh akses dengan internet, tolong dengar, tolong buka, tolong belajar di rumah. Okey, so hari ni kita nak belajar tentang lemak dan kesannya terhadap kesihatan. Okey, belajar. Okey, macam yang lepas kita dah belajar juga tentang perbandingan. So untuk tajuk lemak ni ada juga perbandingan dan juga persamaan. Kalau kita tengok kat sini, kita nak bincangkan tentang persamaan dan perbezaan. Okey, persamaan dan perbezaan antara dua jenis lemak. Yang pertama ialah lemak tepu dan yang kedua ialah lemak tak tepu. Okey, so sekarang kita lihat. Okey, sebelum kita lihat perbezaan, okey, kalau macam yang cikgu pernah beritahu, selalunya untuk perbezaan biasanya kita akan buat dalam bentuk jadual. Nak mudah tengok dalam bentuk jadual, tapi okey, kita menyahut kepada cara pembelajaran yang terkini. Mereka minta kita gunakan peta menggunakan peta-peta yang bersesuaian untuk topik. Okay, jadi kat sini kita gunakan iThink. Okay, lupa nama perkataan dia. Mereka suruh gunakan iThink. Okay, jadi untuk perbandingan dan persamaan, peta yang sesuai ataupun iThink yang sesuai yang digunakan ialah peta buih berganda. Untuk perbandingan kita guna peta buih berganda. Okey, sekarang kita tengok persamaan. Sebelum tengok perbezaan, kita tengok kepada persamaan. Macam mana nak tengok persamaan? Okay, kita tengok di mana letaknya lemak tepu. Ni kat sini lemak tepu dan juga lemak tak tepu. Macam mana nak tahu dia ialah persamaan? Apabila bulatan ini, bulatan ini dia pergi kepada kedua-dua jenis lemak. So kalau kamu tengok bulatan ni dia pergi pada lemak tak tepu dan juga lemak tepu. Maknanya itu ialah persamaan. Ini bersama. Bulatan yang ni pergi pada lemak tak tepu dan juga lemak tepu. Okay. Kalau yang lain kamu perhatikan, yang sebelah sini dan sebelah sana, yang sebahagian sini dia hanya pergi pada lemak tepu. Okay, maknanya inilah perbezaannya. Okay, sekarang kita tengok dia punya persamaan. Yang pertama sekali, persamaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Persamaan dia ialah yang pertama sekali, mereka adalah kedua-dua jenis lemak ini ialah sebatian organik. Okey, sebatian organik. Apa maksud sebatian organik? Cikgu harap kamu masih ingat lagi. Organik maksudnya dia adalah kita perolehi dia daripada asalnya daripada benda hidup. Dia berasal daripada benda hidup. Itu yang kita kata dia ialah sebatian organik. Maknanya kedua-dua jenis lemak ni, kedua-dua jenis lemak ni, yang ini dengan yang ini, tepu dan tak tepu, kita boleh dapat dia daripada asalnya ialah benda hidup. Contohnya pokok, haiwan. Pokok ataupun tumbuhan dan juga daripada haiwan. So itu maksudnya benda sebatian organik. Okey, yang kedua. Yang kedua persamaannya iaitu dia terdiri daripada karbon, hidrogen dan juga oksigen. Kedua-dua lemak tepu ni macam yang saya cakap tadi, kedua-duanya lemak tak tepu dan juga lemak tepu, kedua-duanya mengandungi karbon, hidrogen dan juga dia mengandungi oksigen. Saya harap kamu jelas dengan persamaan bagi lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey, sekarang kita pergi pada perbandingan. Kita lihat lemak tepu dahulu. Lemak tepu dahulu. Okey, kalau kamu lihat lemak tepu, kita lihat dia punya perbandingan yang pertama, sumbernya. Sumbernya bagi lemak tepu dia berasal daripada lemak haiwan. Sumbernya daripada lemak haiwan. Dan bagi lemak tak tepu pula, dia adalah sumbernya daripada lemak
tumbuhan. Itu ialah perbandingan yang pertama. Lemak tepu daripada haiwan, lemak tepu daripada haiwan dan lemak tak tepu daripada tumbuhan. Itu perbandingan yang pertama. Okey, maknanya bulatan yang ini dibandingkan dengan bulatan yang ini. Okey, daripada segi sumbernya. Okey, itu sumber. Okey, yang kedua kita lihat. Okey, dia punya keadaan pada suhu bilik. Okey, keadaannya pada suhu bilik. Warna apa cikgu nak ambil? Okey, warna yang sama. Okey, bagi lemak tak tepu, okey, lemak tak tepu, dia punya keadaannya pada suhu bilik adalah dalam keadaan pepejal. Okey, macam mana kamu nak tahu? Okey, kamu bayangkan mak kamu masak sup. Okey, lepas tu dibiarkan sup tu dalam keadaan panas, kamu nampak macam sup biasa. Ada minyak-minyak di permukaannya, tapi cuba kamu biarkan sup daging lembu tu, sup lembu tu kamu biarkan sampai dia sejuk biasa, bukan masuk peti ais dalam suhu bilik, letak atas meja. Jadi dia letak atas meja, maknanya itu adalah pada suhu bilik. Jadi bila pada suhu bilik, kalau kamu akan nampak ada satu lapisan di atas permukaan kuah tu, itu ialah kita kata dia lemak tepu. Lemak tepu, warnanya warna putih macam ada lilin. Itu ialah lemak sebenarnya pada suhu bilik di dalam keadaan pepejal. Itu ialah keadaan lemak tepu pada suhu bilik. Okey, yang kedua, okey, kita lihat pula lemak tak tepu. Okey, lemak tak tepu pada suhu bilik dalam keadaan cecair. Dalam keadaan cecair. Contoh yang paling senang apa? Contohnya macam kamu tengok minyak kelapa sawit. Kamu letak dia ke atas meja, adakah dia beku? Dia tak beku kan? Dia tak jadi pepejal. Dia dalam keadaan cair. So, itu ialah dalam suhu bilik. Okey, biasanya itu ialah lemak-lemak tumbuhan. Okey, seterusnya lemak tepu, ciri yang seterusnya takat leburnya tinggi. Takat lebur ni maknanya apa? Dia nak berubah daripada pepejal menjadi cecair. Dia akan jadi, dia punya takat leburnya adalah tinggi. Okey. Dan kalau kamu tengok seterusnya, bagi lemak tak tepu, takat leburnya mestilah rendah. Okey, takat leburnya adalah rendah sebab dalam suhu bilik pun dia dah dalam keadaan cecair berbanding dengan lemak tepu. Dalam keadaan suhu bilik, dia dalam keadaan pepejal. So, takat leburnya adalah tinggi. Okey, seterusnya kita pergi pada bilangan atom. Okey, bagi lemak tepu, bilangan atomnya adalah, bilangan atom hidrogennya adalah lebih banyak berbanding dengan lemak tak tepu. Bilangan atom hidrogennya adalah sedikit. Itu ialah dia punya bilangan atom hidrogen. Okey, macam mana okey, tak ada contoh dekat sini. Okey, kalau ada contoh cikgu tunjukkan kat bawah. Okey, dan seterusnya bagi lemak tepu, ciri seterusnya ialah kandungan kolesterolnya. Bagi lemak tak tepu, lemak tepu, kandungan kolesterolnya adalah tinggi dan dia adalah berbahaya. Okey, dan bagi lemak tak tepu, hampir tiada kolesterol. Okey, hampir tiada kolesterol dan dia kurang berbahaya. Okey, so dia kurang berbahaya. So, itu ialah perbandingan antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey, so sebenarnya mudah saja. So, kamu tengok betul-betul, tengok baik-baik. Okey, ulang kaji. Okey, fahamkan. Masuk perbandingan dan persamaan. Okey, seterusnya kita pergi kepada, okey, nak tengok diberikan senarai. Okey, diberikan senarai yang mana satu lemak tepu dan juga yang mana satu lemak tak tepu. Bagi lemak tepu, kita tandakan dia dengan S. S ni sebenarnya untuk bahasa Inggeris saturated. Saturated. Itu ialah S. Dan juga bagi untuk lemak tak tepu, kita letak U. Maksudnya unsaturated. U. Okay. So, sekarang kita tengok. Okay, kita kena ingat. Untuk lemak tepu, ini dia punya keadaan dia adalah
cecair pada suhu bilik. Ingat balik yang tadi kita dah belajar. Cecair pada suhu bilik. Okey. Dan untuk lemak tak tepu pula, dia adalah pepejal pada suhu bilik. Tu kau ingat. Okey, dan satu lagi untuk lemak tepu ni, okey, sumbernya. Okey, lemak tepu sumbernya biasanya daripada haiwan. Dan bagi lemak tak tepu pula, sumbernya daripada tumbuhan. Okey, so itu ialah keadaan suhu bilik, pada suhu bilik dan juga dia punya sumbernya. Okey, sekarang kita lihat, okey, kita tengok sampai satu-satu. Okey, minyak kelapa sawit. Semua orang tahu minyak kelapa sawit. Nama pun minyak kelapa sawit, mesti daripada tumbuhan. Jadi dia adalah tak tepu, unsaturated. Okey, seterusnya margarin. Margarin ni apa? Okey, margarin ni sebenarnya adalah juga daripada tumbuhan. Dia ada dua jenis kan, satu margarin, satu mentega. Kalau margarin daripada tumbuhan. Okey, margarin daripada tumbuhan. Margarin ni sebenarnya daripada biasanya kebanyakannya kita buat daripada minyak kelapa sawit. Daripada kelapa sawit. Kemudian dia telah melalui satu proses, namanya proses apa? Proses penghidrogenan. Okey, proses penghidrogenan. Dan bila dia melalui proses penghidrogenan, dia berubah daripada cecair dia menjadi pepejal. Ini proses margarin. Margarin ni selalu kamu sebut dia nama umumnya ialah margarin, tapi selalu biasa orang suka panggil jenama. Apa jenama yang glamour? Sekarang ni ada banyak kan, tapi zaman dahulu ada satu namanya planta. Planta ni ialah margarin. Sekarang ada banyak, ada jenama Daisy, ada jenama Adela, so ada banyak jenama. Tapi nama umumnya kita namakan dia sebagai margarin. Okey. Okey, so cikgu terus pergi pada mungkin nak elakkan daripada kamu terkeliru. Okey. Kamu selalu terkeliru dengan mentega. Ni. Mentega. Mentega dengan margarin tak sama. Okey. Kalau mentega ni sebenarnya senang nak bezakan dia. Dalam bahasa kita panggil dia sebagai butter. Butter ini sumbernya daripada haiwan. Dia sumbernya daripada haiwan. Okey. Dan biasanya mentega ni kalau kita buat butter ni dia ada campuran sedikit lemak dan juga susu. So itu ialah mentega. So tak sama dengan margarin. Okey. Jadi sebab itulah kalau kamu tengok kat sini, margarin dia kita katakan sebagai lemak tak tepu dan mentega pula adalah lemak tepu. So ada beza kat sini antara mentega dengan margarin. Okey, seterusnya minyak sapi. Minyak sapi ialah daripada haiwan. Sapi tu apa? Sapi tu ialah lembu kan? Sapi tu lembu kan? Jadi namanya minyak sapi. Selalu kita buat nasi biryani guna minyak sapi. Dia daripada lembu, daripada haiwan. Jadi dia ialah lemak tepu ataupun S. Okey. Dan seterusnya keju. Okay, keju juga kita kata S. Saya rasa semua orang tahu keju kita buat daripada apa? Keju daripada susu lembu kan? Keju daripada susu. Kan susu berubah menjadi keju. Jadi dia ialah lemak tepu ataupun saturated. Dan yang terakhir, okey, yang ni kacang tanah. Kacang tanah tumbuhan ke haiwan? Okey, so kacang tanah ialah daripada tumbuhan. Jadi sebab itulah kenapa kalau daripada tumbuhan dia akan menjadi lemak tak tepu. So saya harap kamu jelas. Okey, seterusnya kita lihat
Cikgu tak boleh lama, nanti makin panjang video. Sekarang dah 4 dekat 15 minit. Okey, isikan tempat kosong dengan menggunakan jawapan yang diberikan tentang kepentingan lemak kepada manusia. Okey, lihat kepentingan lemak. Lemak ni, okey, ada juga kepentingan kepada manusia. Bukan tak boleh langsung. Bukannya semua lemak tu tak bagus. Tapi lemak tu ada juga kegunaan penting kepada manusia. Okey, yang pertama sekali, apa kepentingan lemak? Dia membekalkan tubuh kita, membekalkan tenaga kepada tubuh kita, dan juga dia juga membekalkan nutrien. Itu ialah kepentingan yang pertama. Yang kedua, dia sebagai pelarut bagi vitamin A, D, E, K. Okey, maksudnya vitamin A, D, E, K ni dia tak boleh larut dalam air. Jadi dia perlukan lemak untuk dilarutkan. Kenapa perlu larut? Kalau tak larut, maka kamu makan vitamin tak boleh memberi kesan kepada badan kamu. Sebab dia dalam bentuk pepejal. Badan kita kan boleh serap dalam bentuk, kebanyakannya serap dalam bentuk cecair kan. Makanan kita pun kalau kita makan, dia akan proses jadi cecair, barulah badan kita boleh serap. Jadi vitamin ini perlu dilarutkan menggunakan lemak. Barulah kita boleh memanfaatkan vitamin A, D, E dan juga K. Dan seterusnya, kepentingannya ialah untuk membina membran sel dan juga hormon tertentu. Itu kepentingan dia yang seterusnya. Membina hormon tertentu. Seterusnya, membentuk lapisan di bawah kulit. Fungsinya untuk apa? Menghalang kehilangan haba badan. Sebab badan kita perlukan haba. Kenapa perlukan haba? Kalau terlalu sejuk, kalau tak ada haba, apa akan jadi? Kalau tak ada haba, apa akan jadi pada badan kita? Badan kita akan kesejukan. So, badan akan kesejukan. Kalau kesejukan, apa jadi? So, kita akan kemungkinan boleh berlaku kematian. Sebab tu kenapa kena ada juga lapisan lemak pada bawah kulit kita. Dan seterusnya ialah diperlukan untuk membuat hempedu. Lemak ini perlu untuk membuat hempedu. Cikgu tak payah terangkan dengan lebih panjang. Nanti video kita jadi panjang. Sekarang kita lihat kesan lemak ke atas kesihatan manusia. Kesan lemak terhadap kesihatan manusia. Yang ini ialah gambar. Gambar apa tu? Dia sebut kat situ arteri. Apa maksud arteri? Apakah itu arteri? Arteri ialah salur darah kita. Arteri tu kita kata nama biasa dia ialah salur darah kita. So kita panggil dia sebagai arteri. Cikgu tuliskan arteri. Sekejap. Arteri ialah apa? Arteri ialah salur darah. Arteri itu ialah salur darah. Tinggal sikit lagi. Dah 18 minit. Kalau kita lihat dekat sini, ada dua jenis arteri. Ada dua arteri. Ada dua arteri yang diletakkan, dilukiskan di sini. Satu ialah arteri yang normal. Satu lagi ialah arteri yang tidak sihat. Kita lihat ada dua arteri kat sini. Arteri ni ialah arteri normal, arteri biasa ataupun arteri yang normal. Satu lagi ialah arteri yang ada pemendapan kolesterol. So tengoklah, nampaklah kat sini ada perbezaan dia. Ni normal. Ni kalau kamu tengok kat sini ada kerak-kerak kat tepi ni. Ada kerak-kerak kat tepi ni. Itu ialah arteri yang ada kolesterol. So tak sihat lah. So sekarang kita lihat dalam arteri biasa. Darah mengalir pada tekanan tinggi
untuk memastikan pembekalan oksigen yang cepat ke organ-organ badan. Okay, dalam arteri biasa, darah mengalir pada tekanan tinggi untuk memastikan pembekalan organ yang cepat. Membekalkan oksigen yang cepat ke organ-organ badan. Okey. Dan apa jadi? Okey. Kalau sekiranya arteri ini menjadi sempit. Okey. Pemendapan kolesterol. Apa berlaku kalau berlakunya pemendapan kolesterol pada arteri? Okey, apa jadi kalau berlaku pemendapan kolesterol pada arteri? Okey, so kalau kita tengok normal pun tekanannya dah tinggi. Okey, apa jadi kalau lagi sempit? So bila arterinya menjadi lagi sempit, dia akan meningkatkan lagi tekanan darah dalam arteri. Okey, so tekanan darah dalam arteri akan lagi tinggi. Itu yang berlaku. Okey, nanti kita terangkan kat bawah apa kesannya kepada kesihatan bila arteri ini menjadi sempit. Antaranya dia menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi, dan ada juga kes-kes menyebabkan pembuluh darah menjadi pecah. Okey. Dan seterusnya kita lihat. Ni cikgu dah terangkan tadi sebenarnya yang ni. Benda yang termendap ni namanya apa? Yang termendap kerak-kerak ni namanya ialah kolesterol. Kolesterol yang telah termendap dekat dinding arteri kita. Okey. So itu ialah sedikit tentang sedikit tentang kesan apabila kolesterol telah termendap pada arteri dan dia akan menyebabkan masalah kesihatan lah. Okey, seterusnya. Okey, lihat kesannya. Okey, kesan lemak ke atas kesihatan. Okey, kesan lemak ke atas kesihatan. Yang pertama, dia akan menyebabkan serangan jantung. Okey, serangan jantung ataupun heart attack. Okey, serangan jantung. Yang kedua ialah stroke. Stroke ni apa? Serangan jantung cikgu tak terangkan. Okey. Stroke saya rasa semua orang tahu, iaitu di mana bila berlaku stroke kepada seseorang individu, dia akan menyebabkan biasanya dia tidak akan dia akan jadi macam orang lumpuh. Dia akan jadi lumpuh ke? Dia akan jadi mati sebelah badan dia. So senang cakap lumpuh lah. Lumpuh sebahagian badan. Lumpuh sebahagian badannya. Tu ialah kesannya antaranya. Lumpuh sebahagian badan. Contohnya sebadan kanan je yang boleh berfungsi, bahagian kirinya tak boleh berfungsi. Itu stroke. Yang kedua, yang ketiga ialah tekanan darah tinggi. Okey, tekanan darah tinggi ni semua orang tahu, high blood pressure. Ni ialah kesan daripada yang ke atas tadi, yang kita dah belajar di atas tadi. Okey, yang kita belajar tadi, di mana berlaku pemendapan kolesterol pada permukaan salur arteri. Jadi bila salur arteri itu kolesterol dah mendap, so dia akan meningkatkan tekanan darah. Okey, dia akan meningkatkan tekanan darah dan dia boleh menyebabkan tekanan darah tinggi. Macam cikgu cakap tadi, ada kes sampai kemungkinan boleh pembuluh darahnya menjadi pecah. Okey, yang seterusnya ialah arteriosclerosis. Okey, arteriosclerosis. Ni dia. Okey, antaranya yang lain ialah arteriosclerosis, dan satu lagi kesan kepada kesan kepada kesan kepada lemak, kesan kepada
lemak dalam kepada kesihatan kita, kesan-kesan buruk lemak kepada kesihatan ialah boleh juga menyebabkan kematian. Okey, dia juga boleh menyebabkan kematian. Okey, saya rasa tak perlu nak terangkan kot Ada lagi ke nak terangkan? Right. Alright, so itu saja untuk hari ini. Okey. Itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat lengkapkan kamu punya nota. Okey, kamu punya nota dalam buku kerja. Dan tak ada apa lagi cikgu nak cakap. Okey, tak payah panjang, itu saja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.